Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Korang semua apa khabar? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Actually dah lama dah aku tak luangkan masa untuk buat video disebabkan kekangan masa aku sendiri dengan kerja aku, dengan personal life aku dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah untuk kali ini aku berkesempatan untuk buat lagi video. Untuk video kali ini aku akan membuat konten mengenai pengalaman aku menggunakan iPhone 11, iPhone 12 dan iPhone 12 Pro Max. Item yang aku akan terangkan pada korang ni adalah pengalaman aku sendiri, dan aku bukanlah seorang teknologi reviewer yang expert dalam bidang phone ni, tapi ianya berdasarkan pengalaman aku sendiri. Yang pertama aku nak explain mengenai body phone tu sendiri. Okay, untuk iPhone 11 actually dia punya body tu di bahagian tepi dia sedikit melengkung, dan bagi aku design macam ni sedikit kurang user friendly in term of holding the phone. Sebab tu kalau korang pegang phone sambil baring, tendensi untuk korang terlepas phone tu agak tinggi sebabkan body dia yang melengkung di bahagian tepi. Tapi design macam ni bagi aku dia lebih sedap lah untuk tekan power button dan sound button berbanding iPhone 12. Bagi iPhone 12 dan 12 Pro Max pula, kali ini Apple kembalikan nostalgia sewaktu iPhone 4S, 5S dan sebagainya, yang mana bentuk body dia berkotak dan flat di bahagian tepi. Design macam ni bagi aku sangat bagus lah untuk aku pegang phone tu sendiri, dan phone tu terasa lebih secure kat tangan. Walaupun macam 12 Pro Max dia bersaiz lebih besar, tapi disebabkan design yang berkotak dan flat di bahagian tepi, dia lebih terasa secure untuk pegang berbanding iPhone 11. Tapi kelemahan untuk design macam ni bagi aku rasa kurang selesa lah untuk tekan power button dan sound button. Aku rasa kurang sedap lah berbanding iPhone 11. Yang kedua aku nak bagi tahu mengenai screen. Okey, setakat apa yang aku tahu lah, untuk phone ni dia terdapat beberapa jenis screen lah, macam IPS LCD, TFT LCD, OLED, AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED lah. Aku tak akan explain lah mengenai jenis-jenis skrin ni, korang boleh buat research sendiri. Untuk 11 series iPhone, Apple ni bagi aku agak disappointed lah benda ni, sebab dia just provide Super Retina SDR display untuk yang jenis Pro version lah, sama ada 11 Pro ataupun 11 Pro Max. Untuk iPhone 11 just IPS LCD saja. Untuk iPhone 12 dengan 12 Pro Max, kali ini Apple bermurah hati lah, sebab dia orang dah provide Super Retina SDR display ataupun OLED display pada semua variant iPhone 12, daripada iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan Pro Max. Item ketiga yang aku nak explain adalah mengenai bateri tu sendiri. Untuk iPhone 11, Apple just provide lebih kurang dalam 3110 mAh. So bagi agak kecil lah, tapi dia orang claim juga mampu bertahan selama 17 jam untuk video playback. Untuk iPhone 12, dia mampu bertahan selama 17 jam juga, dengan bateri kapasiti yang lebih rendah, iaitu 2815 mAh. Tapi Apple benda ni disebabkan iPhone 12 menggunakan A14 Bionic. So dia mengatakan bahawa bateri consumption lebih efisien lah. Sebab tu dia punya
walaupun bateri berkapasiti lebih rendah daripada iPhone 11, tapi dia punya video playback adalah sama. Dan untuk iPhone 12 Pro Max, dia Apple claim lebih kurang dalam 20 jam video playback dengan kapasiti bateri 3687 mAh. So berdasarkan apa yang aku guna, actually betul lah apa yang Apple claim ni. Aku tak track lah in term of time berapa video playback dia, berapa hours video playback. Tapi apa yang aku boleh katakan, sepanjang aku gunakan iPhone 11 aku dan iPhone 12 milik isteri aku rasa dia punya kapasiti bateri dengan penggunaan yang lebih kurang sama seharian aku adalah lebih kurang sama. So aku charge pagi, aku guna di office, dan malam sebelum aku tidur aku kena charge balik. 12 Pro Max dengan Pro version ni, Apple provide of course lah dengan lebih kapasiti bateri yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang aku dapat mencapai tahap sehingga lebih daripada 24 jam lah untuk aku kembali recharge. Seterusnya aku nak bercakap mengenai kamera. Untuk iPhone 11 dan iPhone 12, kamera utama dia ada wide dengan ultra wide lah. Tapi untuk iPhone 12 Pro Max, dia ada 3 kamera utama, iaitu wide, ultra wide dan telephoto. Elemen lain juga yang penting untuk kamera ialah image stabilization. Untuk iPhone 11 dan iPhone 12, ianya menggunakan optical image stabilization, iaitu lens element untuk stabilize dia punya picture kalau ada vibration. Tapi untuk iPhone 12 Pro Max, ianya didatangkan dengan teknologi yang lebih tinggi, iaitu menggunakan sensor shift optical image stabilization, iaitu ianya menggunakan sensor pada kamera itu sendiri. Untuk tahun 2020 juga Apple datangkan satu lagi teknologi, iaitu Apple ProRAW. Untuk sekarang ni dia datang kepada 12 Pro dan 12 Pro Max sahaja. Actually Apple 12 ProRAW ni dia combine information yang standard RAW format bersama dengan iPhone image processing, yang mana dia akan bagi lebih flexibility kalau kita nak edit dia punya exposure, color dan white balance lah dalam kita punya foto. Dan yang terakhir di bawah item kamera ni, aku nak utarakan mengenai LiDAR sensor. Untuk LiDAR sensor ni dia hanya available untuk Pro version iPhone 12 saja, iaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. So actually LiDAR sensor ni dia gunakan laser untuk judge distance dengan depth objek foto yang kita ambil tu lah. Dan feature ni sangat bagus lah untuk fotografer untuk dapatkan autofocus, dan dia akan memudahkan lagi augmented reality experience lah untuk fotografer ambil gambar. Seterusnya aku akan bercakap mengenai saiz dan berat iPhone. Sekiranya kita ambil iPhone 11 dan iPhone 12 dan kita letak bersebelahan, kita akan dapat lihat bahawa iPhone 11 sedikit besar berbanding iPhone 12. Tetapi dari segi size screen, iPhone 11 dan iPhone 12 kedua-duanya mempunyai size screen yang sama, iaitu 6.1 inci. Manakala untuk iPhone 12 Pro Max, ini merupakan sejarah dalam Apple menghasilkan iPhone terbesar, yang mana dia mempunyai berat yang paling berat sekali dan mempunyai saiz yang paling besar sekali. So untuk saiz dan berat, aku lebih prefer untuk iPhone 12 yang mempunyai saiz yang agak compact, skrin yang tidak terlalu kecil dan berat yang agak ringan.